ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi insyaAllah pada malam ini kita sambung bab ma jaa annahu ya'khudhu li ra'sihi ma'an jadidan. Masalah yang ke-162. Kata Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Bab ma jaa annahu ya'khudhu li ra'sihi ma'an jadidan. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, apabila hendak menyapu kepala mengambil air sembahyang, tiadalah boleh disapu dengan air yang lebih daripada basuh tangan. Yakni apabila sudah basuh tangan, langsunglah sapu kepala dengan tiada mengambil air yang lain. Maka yang demikian itu tiada sah. Maksud tiada sah maknanya apa? Air musta'mal. Maka air musta'mal itu tuhur, dia suci tapi tidak boleh menyucikan. Itu mana air musta'mal. Maka air yang digunakan untuk membasuh anggota wajib dia panggil air musta'mal. Dan basuhan itu adalah basuhan yang wajib. Adapun basuhan kedua, adapun basuhan ketiga itu sunnah. Maka air yang jatuh daripada basuhan kedua dan ketiga itu adalah air apa? Air yang tidak musta'mal. Baik. Bahkan hendaklah kemudian daripada basuh tangan itu dijirus atau celup, ambil air lain akan jadi menyapu kepala. Maka dalam bab menyapu kepala, boleh kita celup tangan kita dalam air. Dia beza basuh dengan sapu. Kalau basuh mesti air mengalir. Air mesti mengalir, itu mana basuh. Sebab tu kalau muka, tangan, kaki mesti air mengalir, walaupun dia mengalirnya sikit. Contoh kita pergi umrah ataupun kita pergi mana-mana, kita nak ambil air dalam bilik air. Air dalam kapal terbang tu bukan cukup. Kita pula jenis ambil jenis banyak, jenis melimpah ruah marah pemagari tu. Jadi nak buat apa? Motor kata bawa spray, kita pun bawa alat spray. Sebagaimana cara nak ambilnya tuan-tuan? Ambil spray itu, spray dalam muka kita. Nak spray tangan dulu pun boleh, nak ambil sunat kan. Tapi kumur tak upaya lah, kita nak spray dalam mulut.
Spray tangan. Habis tangan, kemudian spray muka. Kita spray, selalunya saya tengok kita spray kemudian kita terus sapu. Dia tak jadi. Jadinya macam mana kita spray dan biar air tu mengalir. Sikit pun tak apa, mana spray banyak. Spray sampai air tu mengalir, barulah kita sapu dekat bahagian muka kita tanpa kita mengangkat tangan kita. Habis. Nyoba sekali pun boleh, 2 kali pun boleh, 3 kali pun boleh. Kemudian tangan. Tangan sama juga, kita habis spray, kita spray kat bahagian atas, spray. Kemudian mengalir ke tangan. Maknanya kena spray banyak. Spray banyak sampai benda tu mengalir, ambil. Kemudian spray lagi 2 ataupun 3 kali. Jangan kita spray terus. Bukan. Spray dulu, bagi mengalir dulu. Sebab syarat basuh mesti air mesti mengalir. Itu syarat basuh. Kemudian masahah, sapu, kita spray tangan kita, kemudian pun boleh lah. Dia tak syarat mengalir. Kita tak payah spray kepala kita. Tak payah spray. Mana spray kat tangan, kemudian sapu kepala. Mudah. Settle. Kaki pun sama. Yang ayat tu mengalir. Itu syarat bagi apa? Bagi ghusl. Maknanya bagi basuhan. Tu basuh muka, tangan, kaki, syarat mesti ayat mengalir. Tapi beza dengan apa? Kepala. Kepala kita celup tangan kita dalam bekas air, kena kita sapu tu. Tak mengalir pun tak apa, sebab tu panggil masah. Masah maknanya sapu. Sapu syaratnya apa? Tidak mengalir air. Betul, masuk al-khufain pun sama juga. Sapu atas khuf. Sapu atas pun namanya sapu. Saya sapu je. Kalau kita pakai khuf. Saya dulu pernah lah masa mengaji dulu pakai khuf. Sebab musim sejuk ni tuan-tuan kaki tak tahan. Kita macam mana anggota badan kita mungkin boleh tahan, tapi kaki jangan. Kaki dia lain macam. Sejuk tu. Sampai kena air dekat kaki tu memang badan kita mesti menggeletak. Confirm. Jadi pakai khuf. So bagi pakai khuf, kalau zuhur kita pakai khuf, zuhur tu kena ambil air wuduk macam biasa. Maksudnya apa dah? Kena ambil muka, tangan, kepala, kaki macam biasa. Mana kaki tu kena basuh. Mesti kena ada. So habis sahaja kita ambil air semayang waktu zuhur, kita pakai khuf, serelum khuf. Kemudian asal lagi kita nak semayang, basuh kaki tu tak payah basuh dah. Buat apa? Sapu atas khuf. Satu namanya sapu. Masah ala al-khufain namanya. Sapu di atas khuf. Dah settle. Semayang lah. So bila mana zuhur esok, hari ni zuhur esok, saya kena ambil wuduknya baru. Khuf kena buka. Sebab apa? Sebab bagi orang mukim, khuf hanya boleh pakai 1 hari 1 malam. Orang musafir ikut musafir 3 hari 3 malam. So kalau saya pakai waktu zuhur esok saya kena buka balik khuf, wuduk macam biasa, kemudian serelum balik khuf. Tu cara dia. Dia panggil masah. Masah mana kita sapu. Tu yang kita ambil wuduk tu. Kalau celup air dekat kolah tu, kemudian kita tarik kopiah kita buat macam tu pun cukup dah. Sebab dia masah. Tapi muka tak boleh. Muka kita ambil air, kita tepek-tepek, tak boleh. Tu pakai bedak sejuk. Tak boleh. Tu ada mesti apa? Maksud mana air mesti mengalir. Tu beza antara apa? Basuh dan juga sapu. Demikianlah hadis akan datang ini menerangkan perbuatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan yang demikian itu. Masalah 162. Masalah menyapu kepala dengan air baru dan hadisnya. Sebenarnya telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi akan hadis yang menerangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyapu kepalanya dengan air yang lain. Katanya, Ana Abdullah bin Zaid annahu ra'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa annahu masaha ra'sahu bima'in ghairil fadli yadayhi. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu bahwasanya melihat ia
akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air sembahyang ia dan bahawasanya menyapu ia akan kepalanya dengan air yang lain daripada air lebih di dalam dua tangannya yang dibasuhkan ke tangannya yang diambilkan air sembahyang itu. Jadi kata Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu kepala bima'in dengan air ghairil fadli, air lebih. Apa tu panggil apa? Afdal, fadlun. Afdal mana isim tafdhil daripada perkataan fadlun. Maksudnya apa? Lebih. So Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu sebut, Nabi bila mana ambil wuduk sapu kepala, Nabi tak guna air baki. Maksudnya apa? Nabi mengguna air yang baru. Itu di antara benda yang kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis ini hadis hasan lagi sahih. Kemudian didatangkan oleh Imam Tirmizi akan satu hadis dengan sanad yang lain dan hadisnya serupa di atas itu juga. Dan katanya lagi dan riwayat di atas itu lebih asah, kerana bahawasanya sesungguhnya diriwayatkan daripada bukan satu wajah sahaja akan ini hadis daripada Abdullah bin Zaid dan lainnya, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bagi kepalanya akan air yang baru. Kata Imam Tirmizi, bukan Sayyidina Abdullah bin Zaid saja riwayat hadis ini, banyak lagi. Tu kalau kita buka dalam Sunan Tirmizi itu, Imam Tirmizi dia akan cerita riwayat daripada sahabat mana. Sahabat ni ke sahabat-sahabat ni. Maka tuan-tuan, mana menunjukkan sahabat radhiyallahu taala anhu, kebanyakan mereka melihat Nabi sapu kepala menggunakan air yang baru, bukan air lebihan daripada basuh tangan. Masalah 163, menyapu kepala dengan air baru dan hukumnya. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, bermula amal atas hadis dalam masalah 162 itu di sisi kebanyakan ahli ilmi, maknanya para ulama, memikir mereka itu akan bahawa mengambil bagi kepalanya akan air yang baru pada mengambil air sembahyang. Maka janganlah seseorang terfikir menyapu kepala itu dengan tiada mengambil air dengan tangan, yakni lepas basuh tangan langsung sapu kepala jua. Maka yang demikian itulah bermakna menyapu tangan dengan air yang ada melekat di tangan baki-baki basah membasuh tangan tadi. Jika diperbuat yang demikian itu, tiadalah sah wuduk. Mana air yang lebih-lebih tangan kita tu yang basah, kan muka, kemudian basuh tangan, kemudian habis basuh tangan tu kita sapu kepala, maka tak sah. Tidak sah. Seperkara lagi, ada pula ulama yang memikirkan makna hadis itu akan jadi syarat menyapu kepala hendaklah mengambil air yang asing daripada air yang telah ada di hadapan itu. Maka yang demikian itu pun tiada betul juga, kerana air yang di hadapan yang lebih daripada basuh tangan itu bukannya air mustakmal, hingga berhajat kepada mengambil air baru yang asing daripada dia. Ada yang kata Nabi larang ni walaupun contoh dia basuh tangan 3 kali, basuhan yang ketiga tu air tu bukan air mustakmal. Sebab apa dia? Dia basuhan sunat. Jadi kata para ulama, benda ni tak ada masalah kalau kita buat. Maksudnya apa? Kalau basuhan ketiga tangan kita tu, air baki tu terus kita sapu kepala, boleh. Sebab bukan air mustakmal dah. Tapi kata dalam mazhab Syafi'i bukan tu. Maksud Nabi apa dia? Maksud Nabi, walaupun air tersebut bukan air mustakmal dan kamu buat untuk sapu kepala, tetap juga aula pada ambil air yang baru. Nanti dia akan sampai bab nanti kepala dan juga telinga. Kita sapu kepala, kemudian air baki tangan kita yang sapu kepala tu kita terus basuh telinga. Boleh ke tak boleh? Dalam mazhab Hanafi dia bagi tak ada masalah. Sebab apa? Sebab basuh telinga basuhan sunat.
Basuhan sunat guna ayat mustakmal, okey. Di sisi mazhab Hanafi, di sisi mazhab kita Syafi'i tak. Kena juga ambil air yang baru dan itu lebih baik. Itu mazhab kita. Sebab apa? Sebab Nabi SAW perbuat yang sedemikian itu. Isunya bukan air mustakmal. Sebab apa? Sebab semua mazhab sepakat basuhan kedua, basuhan ketiga tu air yang jatuh bukan mustakmal. Tapi di antara sunnah Nabi SAW bila mana berpindah kepada anggota lain, hendaklah diambil air yang baru. Itu maksud dia. Walaupun mazhab Hanafi tu ya khalas ni, pulanglah mazhab Hanafi. Cuma mazhab Syafi'i kita ihtiyat. Mazhab Hanafi kita, mazhab Syafi'i kita lebih kepada apa? Berhati-hati dan menjaga. Betul dalam bab ibadat ni, mazhab kita yang paling kemas dalam jaga peribadatan. Maksud jaga tu maknanya jaga tertib sungguh. Tak cincang-cincang yang bina buat ni, tak mazhab kita bukan. Betul kita sembahyang ada cara takbirnya, ada cara letak tangannya. Kemudian kalau kita sembahyang di mana mata kita tertumpu. Kalau mazhab Maliki sunat pandang, mazhab Maliki sunat pandang depan. Kita sunat pandang ke bawah, tempat sujud. Mazhab Maliki pandang depan. Betul kalau tengok dalam YouTube, tengok orang Maliki sembahyang pandang depan. Ittijahu kiblah dia panggil. Ittijah kepada kiblat, menghadap kepada kiblat mata kita. Wa imma Kaabah depan ke, wa imma tak ada Kaabah ke, tetap disunatkan. Mazhab Syafi'i tak. Walaupun Kaabah depan kita, kita sembahyang, Kaabah depan kita tetap sunat juga pandang bawah. Mazhab Syafi'i dia jaga. Ihtiyat. Berhati-hati. Itu beza. Cara letak tangan ketika mana sujud pun ada. Cara letak tangan ketika duduk antara dua sujud pun ada. Semua tu ada. Tertib. Kalau tuan-tuan nak tengok, mereka yang sembahyang dengan tertib ni, tengok orang tua-tua sembahyang. Kalau pergi belah-belah kampung yang mana ada pondok-pondok madrasah ni, tu kata guru kami, dulu tuan-tuan guru, dia suka anak murid dia sembahyang dengan tertib. Tertib bukan ikut rukun tu saja tak, tapi pergerakan kita teratur. Tak ada takbir macam ni. Takbir macam ni tak ada. Macam ni pun tak ada. Tak ada tertib. Tangan kita duduk antara dua sujud tu, tangan kita bukan macam ni, pegang lutut macam tu. Ni lutut kita, tangan tertib. Maknanya ni lutut kita, tangan kita betul-betul dekat bahagian ni. Tak lebih dan tak sampai ke atas macam tu, tak ada. Kita rukuk, pegang bahagian lutut, bukan bahagian betih, bukan dekat betih kering, bukan pegang kaki pun ada juga. Ingat sesat ya? Pun ada juga. Mana tertib? Itu nama tertib. Yang rukuk yang ke-13 yang dikatakan tertib di bahasa para ulama, bukan hanya setakat rukunnya sahaja, malahan benda-benda sunat juga tuan-tuan kita jaga elok. Sebab sunat hayah ni banyak dalam sembahyang. Dalam sembahyang ni yang melengkapkan solat kita pada sunat hayah tu. Sunat hayah. Yang bukan sunat ab'ad dan bukan rukun, tapi dia sunat hayah, perhiasan dalam sembahyang. Kita angkat takbir, guna sebutan kita Allahu Akbar. Imam memang dia sebut Allahu Akbar rukuk. Kita macam mana? Kita juga disunatkan untuk sebut Allahu Akbar, takbir intiqalat. Imam sebut sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kita bangun daripada rukuk pun sunat sebut sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Bukan imam saja tak. Itu dia panggil hay'ah. Dia benda ni yang dijaga. Mazhab Syafi'i memang dia jaga benda ni. Dalam bab sembahyang, antara yang paling menjaga mazhab adalah mazhab kita Syafi'i. Memang jaga sungguh tertib dalam mazhab kita Syafi'i dalam bab apa? Bab sembahyang. Wudu pun sama. Basuh muka kalau boleh. Kalau bahagian muka yang kita kata yang takat-takat ni, mana muka bahagian ni, so dia suruh kita sapu lebih. Kalau muka hanya bahagian ni saja, sini bahagian muka, maka disunatkan sapu lebih. Sampai bahagian bawah dagu. Bawah dagu ni tak sunat, tak wajib basuh, tapi disunatkan lebih. Kalau tangan, Quran kata sampai marafiq, sampai ke bahagian siku, kita berlebih. Tu bagi ihtiyat.
Dia bagi berhati-hati. Kalau kepala cukup 3 helai, kita baca dah dulu disunatkan 1 kepala. Kalau telinga pula dia ada lekuk-lekuk ni kan. Lekuk ni kita pusing. Bukan ambil. Dia ada cara pusing dulu ibu apa? Jari telunjuk pusing dulu sampai ke telinga kita bahagian atas ni. Kemudian baru ibu jari ni bahagian belakang. Kalau basuh kaki pula, jari kelingking kita tu kita letak kaki kita, air tu jatuh, cuci dengan jari kelingking. Nanti kita akan tengok hadis dia. Nabi buat tu. Ni dengan jari kelingking basuh. Bukan kita palapik kita letak kaki kita macam tu je, bukan. Menyilat-nyilat itu ada dalam mazhab kita Syafi'i. Dalam bab wuduk, dalam bab mandi janabah, sampai bab semayang, semua ada dia panggil tertibnya. Tertib maknanya apa dah? Keelokannya. Waktu mazhab Syafi'i dia jaga semua dalam bab ibadat. Nabi maknanya boleh kita ikut ya kita ikut. Bagi kita pun kadang-kadang tak terikut juga. Kita buatlah mana yang kita mampu, asalkan semayang kita itu sah, baik. Seperkara lagi. Baik. Bahkan masuk hadis dalam masalah 162 itu, hendaklah seseorang yang menyapu kepala pada mengambil air semayang itu, iaitulah air lain daripada air lebih di dalam tangan yang dibasuhkan tangan. Maknanya apa tuan-tuan? Isu dia bila mana sapu kepala, gunalah air baru. Itu maksud dia. Walaupun air yang kita nak pakai itu bukan air mustakmal. Bukan air mustakmal, tapi antara sunnah yang Nabi SAW buat apa dia? Adalah mengambil air yang baru. Walaupun air yang kita nak pakai itu bukan air mustakmal. Tangan kita basuhan pertama, basuhan kedua, basuhan ketiga, 2-3 itu bukan mustakmal. Tapi disunatkan ambil air yang baru. Itu di antara perkara yang dilaksanakan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian bab yang ke-28, bab ma jaa fil mashil uzunaini zahirihima wa batinihima. Bab yang telah datang ia pada menyapu 2 telinga zahir keduanya dan batin keduanya. 164. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, pada menyapu 2 telinga telah didatangkan hadisnya oleh Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala akan hadisnya. Demikian bunyinya. An Ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam masaha bi ra'sihi udhunayhi zahirihima wa batinihima. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyapu ia dengan kepalanya dan 2 telinganya, dalam keduanya dan di luar kedua. Dalam ni bahagian ni, luar bahagian ni, dalam dan juga bahagian luar, batin dan zahirnya. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis Ibnu Abbas itu ialah hadis hasan lagi sahih. Masalah 165, menyapu telinga, luar, dalamnya dan hukumnya. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis yang di dalam masalah 163 itu berlaku di sisi kebanyakan ahlul ilmi. Memikir mereka itu akan menyapu 2 telinga, luarnya dan dalamnya. Masalah 164. Hadis dalam masalah 164, bukan 163. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, dan aku suka menyapu seseorang akan 2 telinganya di dalam keduanya dengan air yang lain daripada air sapu kepala. Walaupun telinga tu basuhan sunnah, tapi aulanya kita ambil air yang baru, seperti mana yang telah kita sebutkan tadi. Dan memegang seseorang itu dengan 2 jarinya yang berair itu bagi 2 telinganya, maka dimasukkan ke dalam yang zahir daripada lubangnya yang lapang sampai ke cuping telinga. Maksudnya tangan kita celuplah apa ke, letak dekat bahagian lubang telinga. Ni bahagian zahir. Mana bahagian dalam tu, bahagian yang kita kata yang tak disunatkan untuk masuk air.
Sebab tu kalau orang tanya batal puasa korek telinga tu takat mana? Maksudnya apa? Kalau jari kita boleh pergi takat mana? Nah, takat tu saja. Lebih daripada tu batal. Maksudnya jari kita ni, jari tunjuk kita ni letak takat mana boleh pergi telinga kita? Lubang dia tu. Takat tu saja. Maka kalau lebih batal. Begitu juga hidung. Hidung takat mana yang dikatakan batal masuk satu benda? Takat hasum. Hasum ni tulang ni. Kalau hidung kita ni dia ada tulang ni, ada bahagian ni. Ini hasum. So bahagian ni kalau orang korek guna jari telunjuk tak sampai. Tapi guna jari kelingking sampai. So kalau lebih daripada sini untuk batal. Sama juga masuk satu benda dalam mulut. Mana kata batal? Tempat keluarnya makhraj huruf ha. So kalau kita dekat gigit jari, so tak batal lagi. Cuma makruh aje lah. Tapi kalau kita letak satu macam kita pergi hospital, masuk kamera ke apa ke, tu batal. Sama macam apa gigi. Kita nak cabut gigi tu kan boleh. Bulan puasa nak cabut gigi boleh. Asalkan jangan telan apa-apa. Mana ada telan banyak. Bius tu pun kita dah telan. So kalau satu orang dia nak kata, ustaz, saya nak cabut gigi bulan puasa tak tahan, sakit. Dia kata tak apa, pergi lah cabut gigi. Tapi syarat jangan telan apa. Dia kata tak upaya tunggu lepas puasa. Lepas tu kalau nak masuk bulan puasa, kalau sakit gigi pun cabut siap-siap. Sebab apa? Dia bagi. Boleh sebab apa? Sebab gigi dekat bahagian luar. Dia bukan dekat bahagian huruf makhraj huruf ha tu. Dia bahagian luar. So apa yang ada bahagian luar ni okey, tak apa kalau masuk sesuatu. Tapi jangan engkau telan apa-apa. Jangan kita telan sesuatu yang masuk tu kita telan. Tu. Tu yang buat ulama bahas. Kita jahit. Nak jahit baju ke jahit apa kan? Kan benang ke kalau kita guna aliong kita nak bagi dia lurus. Dia jadi macam tabiat ya. Kalau kita masuk jarum ni tuan-tuan, perhati masalah ni baik-baik. Sebab ramai duk buat. Dia ambil jarum apa benang tu je. Ni jarum, kepala jarum mata ni. Mata dah tak nampak. Duk tekan tak masuk, tekan tak masuk, tekan tak masuk. Lagi dia buat apa? Dia buat kali kedua ni tuan-tuan, lagi aliok tu dia telan mata. Sebab apa? Sebab telah bercampur air liur di luar mulutnya yang ada pada benang tu. Ni ramai orang tu buat lagu tu. Jadi nak buat Ustaz, apa guna ayat ni tak boleh. Jangan guna air liur, gunalah air mineral ke apa kan, pencelup lah tu. Dia kata tak syok. Tak syok tak boleh payah. Boleh lah tarik sekali betul masuk terus. Tapi kalau nak buat kali kedua, tu jaga. Tu kena baca. Lepas tu kalau tu pandai-pandai lah kita buat. Ni nak kata kesalahan. Dia masuk telan. Sebab apa? Air liur di bahagian mulut ni contoh semua okey. Dia jangan lepas daripada had kita, bibir kita, syafatain kita. Jangan lepas. Contoh air liur kita kat bibir. Kita jangan cakap air liur tu terkeluar dekat bahagian bibir. Kita buat macam ni. Telan tu habis. Dia jaga. Bahagian okey, bahagian luar ni okey. Tapi kalau dia dah keluar, dimasukkan balik, batal. Dan lagi orang yang minum jarum. Tu batil elok. Lepas tu kadang-kadang kita terlepas pandang. Terlepas pandang. Tu mana telinga dia. So yang ambil air tu kita letak ke bahagian ni. Air tu mana tangan kita lah celup. Disunatkan dua-dua telinga basuh. Bukan ambil satu kanan, lagi dua kanan, lagi ambil dia kedua-duanya. Melainkan mereka yang kudung tangannya tu lain. Dia tangan kiri tak ada, tangan kanan tak apalah dia buat dua-dua tu tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau dua-dua tangan ni elok buat tu zahir pada lapang sampai ke cuping telinganya itu. Dan jikalau meninggal seseorang akan sapu dua telinganya. Dan secaya tiada nak diulang kerana dia sunat.
Kerana bahawasanya keduanya, jikalau keduanya daripada muka, nescaya membasuh ia akan kedua sertanya. Ataupun jikalau daripada kepala, jadi masuk di dalam bilangan juzuk kepala, nescaya menyapu ia akan keduanya serta. Kenapa yang tadi ulangnya? Sebab sunat. Sunatnya sebab apa tuan-tuan? Telinga dia bukan masuk dalam bahagian muka, telinga bukan masuk dalam bahagian kepala. Sebab tu kita ambil wuduk, hak muka kita dekat anak telinga kita je. Oh, ya tahu, tapi dekat ni ya. So telinga ni dia anggota lain. Dia anggota lain. Dan bukan juga dia termasuk dalam bab kepala. Sebab kepala bermula daripada sini sampai bawa ke belakang. Tu kepala. Tu ni hak dia. Ni hak dia. So telinga ni dia anggota yang terasing kata orang. So bila mana dia anggota yang terasing, dia bukan muka dan juga dia bukan bahagian kepala, maka dia sunat. Betul, orang kalau dah tertinggal basuh telinga, tak perlu dah ulang sembahyang. Tak perlu ulang pada ambil air wuduk. Tu basuhan telinga. Sepakat mazhab bahwasanya pada telinga itu basuhannya adalah sunnah. Itu maksud dia. Atau terbilang ia daripada salah satu daripada keduanya, kepala ataupun muka, nescaya memadai ia daripadanya. Maka jika tiada ada keduanya, demikian maka tiadalah disebutkan keduanya pada fardu. Jadi kita kata telinga bukan muka, telinga bukan kepala, maka hukumnya apa? Sunat. Itu maksud dia. Dan jikalau adalah keduanya daripada kepala, nescaya memadai oleh sapu keduanya akan sapu kepala, sebagaimana memadai daripada barang yang tinggal daripada kepala. Kalau telinga masuk kepala ni, tuan-tuan, kita boleh buat lagu ni. Pasal itu. Kepala kemudian telinga. Boleh. Tapi sebab kepala dengan telinga dia terasing, dan tak boleh kita buat lagu tu. Dalam mazhab Syafi'i nanti akan masuk bab ni, dua telinga tu daripada kepala. Maknanya ada mazhab yang membenarkan sapu kepala, kemudian air basuh kepala tu disapu telinga. Tu ada mazhab, nanti kita akan baca. Cuma mazhab Syafi'i dia tak bagi. Tak bagi sebab apa? Sebab telinga bukan daripada kepala. Cuma dalam mazhab lain dia benarkan kalau nak sapu telinga, nak sapu kepala, kemudian nak basuh telinga, guna air yang sama, ada mazhab membenarkan. Mazhab Syafi'i kita pun okey juga kalau nak buat. Sebab apa? Telinga basuhan sunat, tapi yang aula adalah diasingkan kepala-kepala, telinga. Lihat masalah 166 yang akan datang. Kazalik, yang demikian itu masalah 166 insya-Allah. Baik. Kemudian bab majaa annal uzunaini min ar-ra'si. Bab yang telah datang ia bahawasanya dua telinga itu daripada kepala. Masalah 166, ketahui kiranya ya saudaraku, adalah Abu Isa, Imam Abu Isa At-Tirmizi mendatangkan ia akan hadis yang menyebutkan adakah dua telinga itu daripada jumlah kepala. Katanya, an Abi Umamah qala tawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa ghasala wajhahu thalathan wa yadayhi thalathan wa masaha bi ra'sihi wa qala al-uzunani min ar-ra's. Diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, katanya, mengambil air sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka membasuh ia akan mukanya 3 kali dan 2 tangannya 3 kali dan menyapu kepalanya. Dan kepalanya bermula, dan katanya, kata siapa? Abi Umamah, bermula 2 telinganya itu daripada kepala. Baik. Kata Imam Tirmizi, telah berkata Qutaibah, telah berkata Hamad bin Salamah, tiada aku tahu akan perkataan al-uzunani ni, minarak ni tuan-tuan perhati dia, adakah ia daripada sabda Nabi SAW atau daripada perkataan Abi Umamah. Ini isu dia. Dalam hadis tuan-tuan, dia ada isu nama dia panggil mudraj. Mudraj ni apa tuan? Dalam ilmu ulumul hadis, mustalah, mudraj adalah pada isu
kalimah hadis yang ditambah oleh perawi, bukan daripada Nabi. Tu masalah. So ulama dia ada karang kitab bukan dengan mudraj. Hadis ni okey, sahih. Tapi ulama petikai kan, kadang-kadang ada kalimah yang mereka kata ni bukan daripada Nabi. Tu antaranya patutnya hadis kita ni. Hadis kita kadang kita tengok, kita baca balik, fa ghasala wajhahu salasan, ni daripada Abu Umamah. Ni mana daripada, dia tengok daripada Nabi buat. Kemudian wa yadaihi salasan, dia tengok, wa masaha bi ra'sih. Ni. Kemudian yang jadi isunya apa? Wa qala uzunani min ra's. Masalah yang cakap wa qala tu siapa? Nabi ke ataupun sahabat Nabi Abi Umamah? Ini jadi isu. Itu isu dia. Dia panggil mudraj. Mudraj mana tambahan ataupun kalimah yang bukan disebut oleh Nabi tapi ditambah oleh perawi. Dia panggil mudraj. Banyak hadis yang ada macam tu. Kadang-kadang hadis sahih pun ada tambahan. Ulama ni tuan-tuan, ulama hadis, dia boleh detect benda tu. Orang tu kata kemahiran mereka ni. Dia spesialis kan. Kalau kita pergi doktor pakar, kita kata sakit-sakit, dia boleh detect lah hadis kita ni sakit apa. Tu pakar hadis macam tu juga. Hang datanglah, bawa lah hadiah apa pun. Kita ceramah kat masjid kan. Kadang-kadang ada orang yang dia memang alim dalam bidang hadis. Kadang-kadang hadis yang dia bawa tu, yang kita sebut tu, dia boleh tahu detect ni betul ke daripada Nabi ke ataupun palsu daripada Rasulullah. Dia boleh tahu. Tu kata spesialis. Orang macam ni tuan-tuan dah tak ada zaman dah ni. Zaman dah tak ada. Dulu-dulu ada Imam Ahmad Ibn Hanbal, Yahya Ibn Ma'in, Abdul Rahman Al-Mahdi. Ni semuanya pakar-pakar. So zaman dulu kalau kita mengajar dekat masjid, kalau zaman dulu lah mengajar dekat masjid, so kita datangkan hadis. Hadis yang kita datang tu memang tak ada mana-mana dalam riwayat para ulama. Mungkin kita reka, mungkin kita saja-saja tambah, dia orang boleh detect. Bila dia orang detect ni tuan-tuan, habis lah kita. Kita akan dibilang sebagai kazab dan dusta. Maknanya cak hadis. Hadis yang berceramuk pun dia boleh beritahu. Sampai tahap lagu tu. Kata Abdul Rahman Al-Mahdi pada, kata Imam Abdul Rahman Al-Mahdi, ulama hadis ni, huruf dalam hadis pun dia boleh tahu apa. Macam hadis innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu habis tu, dia boleh tahu berapa huruf, bukan kalimah, huruf. So kalau kita baca hadis, kita tertambah huruf, dia boleh detect. Sampai tahap lagu tu. Dan orang macam tu zaman kita tak ada lah. Zaman kita dah habis. Dia panggil para hafiz. Hafizul hadis, mereka yang menghafaz hadis, yang memelihara hadis Nabi. Tu kata spesialis macam ni lah. Kalau kita baca wa qala uzunani min ra's, kita kata betul ini daripada Nabi ni. Tapi Hamad bin Salamah dia detect, dia kata apa? Ni bukan. Aku rasa ni bukan. Dia tidak, aku tahu ni perkataan daripada Nabi. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya Hamad bin Salamah dia kumpul semua hadis berkenaan dengan isu ni, dia tengok ada tambah. Tu maksudnya. Hadis banyak, Imam Ahmad 1 juta hadis dia hafal. Quran, siapa tipu Quran, orang senang detect sebab Quran tak banyak, 30 juzuk ya. 6,600 lebih ayat. Tu kalau kita bawa Quran palsu, orang boleh detect. Hadis orang tak boleh detect. Sebab hadis banyak. So tugas apa ni? Tugas para ulama dia susun semua. Keluar satu tengok. Ni okey, ni tak ada lapar tambah. Ni ada tambah. Yang ni semua tak ada tambah, ni ada tambah. Mana apa? Ni masalah. Baca ni hadis ni. Hamad bin Salamah disusun semua hadis. Rawi semua disusun. Dia tengok ni tak ada tambah. Riwayat 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 ni dia ada tambah. Maknanya apa tuan-tuan? Riwayat ni problem. Tu kata detect. Kerja ni tuan-tuan bukan kerja mudah. Saya pernah buat kerja ni tuan-tuan. Muntah hijab. Ni. Sebab kami dulu masa mengaji dulu di Jordan, kami ada subjek takhrijul hadis. Subjek minor tapi saya ambil. Subjek minor tapi kena ambil. Tengok kitab. Nak cari satu hadis, bukan hadis panjang, hadis pendek je pun. Nak buka kitab ni.
Sampai tengok-tengok kita jadi mata kita dah jadi tak larat dah. Sampai termuntah. Sampai tahap lagu tu. Nak tengok kitab lagi, nak ambil, nak buka, nak serah, lagi tak jumpa, lagi tengok kalimah lain pula. Dia tengok-tengok ni tu mata peni-peni muntah. Saya cakap dekat Syekh dia, kata doktor, aku muntah nak cari hadis ni. Kata doktor dia, sebab hang muntah aku bagi dulu. Waktu yang dulu boleh balik tu. Saja tu sikit punya payah nak tu. Atau kata takhrij benda ni bukan mudah tuan. Orang kata takhrij hadis ni senang dah, payah. Payah tuan, payah. Sangat dah. Yang senang apa? Google. Google senang. Google keluar tak apa. Tapi dia tak mengasah bakat dalam ilmu hadis. Lepas tu saya suka ilmu ni sebab apa? Sebab ilmu dia mengasah minda. Kita kena teliti elok-elok, perhati elok-elok. Tu kerja berat, bukan kerja senang. Yang kita ada pada kita ni tuan, ulama dah mudahkan. Baik, dan pada riwayat ini ada daripada Anas, dan bermula ini hadis tiada dan isnadnya begitu kuat. Ni kata Imam Tirmizi. Imam Tirmizi kata apa? Hadis ini sanadnya tidak berapa kukuh. Maknanya tidaklah berapa kuat. Masalah telinga kedua-duanya daripada kepala kah? Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis dalam masa 166 itu berlaku di sisi kebanyakan ahlul ilmi daripada sahabat Nabi SAW, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu bahawasanya dua telinga itu daripada kepala. Walaupun hadis ini tidak kuat pada sudut isnad sanadnya, tapi diamalkan oleh para ulama. Antaranya siapa? Dan dengan dialah berkata Imam Sufyan Al-Thawri, Imam Musa, Imam Ibnu Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Dan telah berkata setengah daripada ahlul ilmi, barang yang sebelah hadapan daripada telinga itu, maka ialah daripada muka, dan barang yang sebelah belakangnya, maka ialah daripada kepala. Ada ulama kata apa? Bahagian ni, telinga kita bahagian depan ni, dia masuk muka. So bila mana masuk muka, wajib masuk ni telinga sekali. So, dan bahagian telinga ni, belakang ni, dia masuk daripada bahagian kepala. So kalau sapu kepala, wajib sapu dia juga. Ada setengah tu mazhab lain, bukan daripada mazhab kita Syafi'i. Dan telah berkata Imam Ishaq mana? Ishaq Rahuyah. Dan aku pilih bahawa menyapu yang hadapan daripada keduanya serta buka, dan yang sebelah belakangnya daripada keduanya serta kepada. Lihat perkata Imam Syafi'i dalam mazhab 165. Jadi kata Imam Ishaq bin Rahuyah, guru kepada Imam Bukhari, dia kata aku pilih pandangan pada bahagian hadapan ni, telinga ni masuk muka, dan sebelah belakang ni masuk bahagian kepala, dan wajib masuk ke kedua-duanya. Itu kata beliau lah, tapi bukan diamalkan dalam mazhab kita Syafi'i. Dia kata Ibnu Arabi. Nah, Ibnu Arabi ni Maliki, bukan Ibnu Arabi tasawuf. Betul, dia ada al. Nak beza nama depa ni perkataan al tu, alif lam. Kalau Ibnu Arabi Inrabaya, tu Ibnu Arabi yang tasawuf. Ya, ni orang duk hangat cerita pasal dia. Dia ada isu sikit. Isu dalam tasawuf dipanggil wahdatul wujud. Dia ada isu hangat lah. Kawan-kawan saya duk bahas, saya malas nak bahas, pening kepala. Banyak dia isu complicated sikit. So ulama terbahagi tiga dalam menghukum Ibnu Arabi. Yang pertama, ulama yang tawakuf. Tawakuf maknanya serah daripada Allah. Tak beda. Ada ulama yang membela dia. Antara kalimah-kalimah yang keluar daripada dia, antaranya apa? Subhani, Maha suci aku. Dia pernah sebut. Antaranya satu dia mana sebut apa? Allahu fi jubbati, Allah dalam jubah aku. Tu ada mana sebut? Macam-macam. La ilaha illa ana. Ada? Tidak ada Tuhan melainkan aku. Kerana aku tu diri dia. Itu dia panggil konsep wahdatul wujud, yang dibahas oleh para ulama. Tapi ada bahas lagi. Dia ada ulama yang dia takwil perkataan-perkataan ni dalam tasawuf, dia panggil syatahat.
Syatahat ni buat perkataan yang keluar daripada satu orang, yang dia keluar tu ketika mana dia tengah fana, dia tengah khayal dengan Allah Jalla wa'ala, keluar perkataan macam tu. Ada ulama' dia takwil membela Ibnu Arabi. Yang ketiga, ada ulama' mengkafirkan dia. Mengkafirkan banyak. Antara yang kafirkan Ibnu Hajar, antara yang mengkafirkan Ibnu Arabi, Al-Qadim Badaruddin pun kafirkan Ibnu Arabi, banyak-banyak. Tu cerita panjang. Jadi kalau orang tanya, Ustaz, macam mana Ustaz Ibnu Arabi ni? Saya macam ni lah tuan-tuan, pandangan peribadi saya lah. Adapun Ibnu Arabi yang tasawuf tu, dia dah meninggal dunia. So orang yang meninggal ni tuan-tuan, biarlah dia balik pada Tuhan. Cukup. Kalau kita nak bahas ni tuan-tuan, takut-takut kita terlajak bahas. Contoh Imam Bukhari pesan dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir. Kitab At-Tarikh Al-Kabir ni kitab berkenaan dengan perawi hadis. Dia pesan, kita yang mengaji hadis ni jangan kuat sangat kritik orang lebih-lebih. Kan ada perawi yang kita kata dia dajjal, ada perawi yang kita kata dia kazab, pendusta, dajjal. Ni maknanya kecederaan perawi yang paling teruk. Kalau dia riwayat hadis itu ditolak. Tapi Imam Bukhari kena baca kitab At-Tarikh Al-Kabir, perawi yang paling teruk dia tak kata kazab, dia panggil apa? Mungkar. Dia kata jangan kau kritik orang lebih-lebih. Sebab apa? Orang dah mati. Orang dah mati ni tuan-tuan, dia tak boleh nak bangun untuk balas hujah. Saya macam tu. Kawan-kawan saya faham lah, ada kata kafir, ada duduk belon. Saya kata duduk ni biar aku zikir dia bagus. Kawan tu dah jumpa Tuhan lah. Kita ni tak tahu kedudukan kita macam mana. Tapi kalau nak bahaslah dengan apa? Dengan adab dan tata susila. Tu Ibnu Arabi. Jadi kita baca Ibnu Al-Arabi. Dia ni ulama mazhab Maliki. Dia ada satu kitab namanya Aradatul Ahwazi. Aradatul Ahwazi, syarah kepada Sunan At-Tirmizi. Dia karang kitab tu. Dia ulama mazhab Maliki. Apa kata? Telah bersalah-salah ulama pada dua telinga itu. Masa telinga pun kita kata dia pun gaduh. Bukan gaduh, tuan-tuan, dia khilaf. Fiqh macam tu lah. Fiqh ni kalau kau tengok ni, orang ustaz takkan bak telinga pun sampai ada 4 qaul. Itu kata ilmu para ulama. Dia boleh syarah lagi penuntut jadi besar. Itu para ulama. Ini bab fiqh. Yang pertama apa? Bahawasanya kedua-duanya itu daripada kepala. Sapu keduanya dengan air. Maksudnya apa dia? Telinga masuk daripada kepala. So bila mana kita basuh kepala, basuh sekali telinga. Bila mana kita sapu kepala, basuh sekali telinga. Itu kata apa tu? Telah mengatakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat Nabi. Atha an-Nawawi kepada Abdullah bin Abbas, kepada Al-Hasan dan Abu Hanifah. Mazhab Hanafi digunanya. Tu mazhab Hanafi kalau kita ambil uduk kemudian telinga. Ambil uduk telinga. Itu memang mazhab depa. Baik. Yang kedua, kedua-duanya itu daripada muka. Muka pula. Maksudnya apa? Dibasuh kedua-dua sertanya. Maknanya basuh muka wajib basuh telinga sekali. Itu di sisi dia. Di sisi apa dah? Antaranya kata Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dia adalah guru kepada Imam Malik. Imam Malik mengaji dengan dia. Dia juga guru kepada Imam Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ni guru kepada Imam Syafi'i. Ini ulama-ulama besar. Itu pandangan beliau. Baik. Yang ketiga, dibasuh barang yang berhadap daripada keduanya serta muka. Barang-barang ni apa tuan-tuan? Betul kalau tuan-tuan jumpa dalam kitab Jawi, dia sebut barang kan. Kita kata dia nak jual barang apa ni? Bukan jual barang. Barang tu maknanya perkara. Kalau bahasa dia panggil ma, mim alif. Ma tu maknanya barang. Kalau dalam kitab-kitab Jawi mesti terjemah barang-barang. Bukan barang tu maknanya perkara. Perkara. Maksudnya apa? Dibasuh perkara yang berhadap daripada keduanya serta muka. Ni bahagian ni. Bahagian ni basuh bahagian muka. Kadang-kadang kita basuh muka, bahagian ni kita sapu lah. Basuh sekali. Itu basuh dia. Dan sapu barang yang belakang serta kepala ni telinga. Betul kalau kita basuh kepala, basuh sekali bahagian belakang. Itu maksud dia. Telah mengatakan Imam Al-Syu'bi dan Imam Hasan bin Salih,
Kemudian yang terakhirnya, pandangan yang keempat, kedua-duanya daripada kepala dan sapu kedua-duanya dengan air yang baru. Maksudnya apa? Telinga ni, dua telinga ni daripada kepala. Dan kalau nak basuh dia, sapulah basuh dengan air apa? Air yang baru. Air mutlak, bukan air mustakmal. Telah menambahkan oleh dia Ibnu Khilal, akan luar kedua-duanya itu wajib dan batin kedua-duanya itu sunnah. Telah berkata Al-Qadhi Abu Bakar Ibnu Arabi, ini dia radhiyallahu taala anhu, tiap-tiap orang yang menyebut akan wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada menyebutkan dua telinga melainkan Ibnu Abbas dan Ar-Rubai binti Muawwidh, dan kenyataan keduanya lebih kuat pada ta'liq, pada komen daripada diam lain daripada keduanya. Betul kalau tuan-tuan cari hadis bab basuh telinga ni, dua sahabat yang riwayat. Yang pertama Abdullah bin Abbas, yang kedua Ar-Rubai binti Al-Muawwidh. Dua sahabat ni saja yang riwayat bab basuh telinga. Betul mazhab Syafi'i dia mengatakan apa? Dia sunnah, bukan sampai kepada wajib. Sebab apa? Sebab sahabat yang meriwayatkannya tu terlalu sedikit. Tu habis berkenaan dengan benda tu. Ala kulli hal ni tuan-tuan, dia pening kepala banyak sangat cakap-cakap ustaz ni. Ulama ni kita ambil mazhab kita Syafi'i. Mazhab Syafi'i basuh telinga sunat. Aula ambil wuduk yang baru. Dah cukup. Tu ya. Ustaz, saya rasa saya nak amalkan yang macam ni lah Ustaz. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kan dia saya nak amal basuh kepala, kemudian telinga tu tak nampak. Ayat tak banyak. Orang Selangor apa ayat nak potong dulu, ayat tak ada selalu. Dia kata nak basuh telinga ni Ustaz, nak basuh kepala ke boleh tak? Boleh, tak ada masalah, silakan. Kepala telinga. Boleh ya, silakan. Kami nak asim dia Ustaz, boleh. Tak nak buat Ustaz, tak nak buat pun tak apa. Tak ada masalah. Yang penting hang sembahyang tu ya. Nak wuduk sembahyang. Penting. Betul ni panggil khilafiyah. So khilafiyah ni tuan-tuan, saya meraihkan mana-mana orang yang berkhilaf dengan isu. Jangan sampai kita berkelahi, jangan sampai kita tabdi', kita membid'ahkan antara satu sama lain, sampai kita yang paling tu kafir mengkafirkan. Ini jauh daripada ruh, ataupun kita kata jauh daripada maqasid mazhab itu ada. Konsep mazhab dia meraihkan mana-mana khilafiyah. Adapun kita nak beramal ikut mana-mana, itu hak kita. Dan kita di Malaysia berpaksi kepada mazhab Syafi'i. Betul di masjid surau, di mana-mana madrasah ke universiti ke, fiqh adalah fiqh Syafi'i. Kerana menghormati negara kita. Adapun yang ada kemahiran, tahu ilmu-ilmu di luar berkenaan dengan mazhab-mazhab, dia nak amalkan atau khalas kita punya. Tu peramalan diri sendiri. Jadi wallahu a'lam. Insya-Allah nanti kita masuk babu fit takhlilil asabi'. Bab berkenaan dengan menyatakan mencelah-celahi jari jemari. Ini juga di antara perkara yang sunat ketika mana mengambil wuduk. Wallahu subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min du'a'in la yusma'. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.